buat demonstrasi, dia ditangkap bawah Akta Hasutan, bersalah 12 tahun penjara, 12 bulan penjara, dibawa Akta Hasutan oleh Mahkamah Session, dia bersalah oleh Mahkamah Tinggi, kemudian di bawah Mahkamah Rayuan menggugurkan kes tersebut kerana pada waktu itu akta telah dipinda. Apabila seseorang telah dikatakan mengkritik kerajaan, itu tidak dikira sebagai hasutan. Tapi dia didakwa di bawah SKMM. Itu saya kata tadi. Kenapa nak guna SKMM ke atas pembangkang? Bagi saya tak perlu, tuan-tuan. Kalau betul kita engage diorang dengan perdebatan. Rafizi buat tu betul. Kan? Dia buat bakar menteri. Dia panggil siapa dia panggil Lim Siansi. Dia panggil Lim Siansi, dia panggil Papu Kari. Dia panggil orang yang tak puas hati dia dalam podcast. Buat perdebatan, buat perbincangan. Biar rakyat menilai. Itulah sepatutnya the way forward kita dalam kerajaan ini. Ini kadang-kadang saya dalam minta maaf lah kawan-kawan saya juga. Kadang-kadang kita ni, kalau kita tak pandai berhujah dengan orang, jangan kita tiba-tiba pandai nak mensuggestkan benda yang dulu kita tentang. Adalah yang bawa ni tiba-tiba. Kita kena kembalikan ISA, tangkap je dia orang semua ni. Saya kata kenapa? Kalau kita tak pandai berhujah dengan dia orang, tak tahu macam nak berhujah dia orang, jangan gunakan benda yang dulu kita lawan. Kita nak berhujah, kita berhujah. Saya berhujah, saya tak ada masalah. Kau boleh Lais, kau pandai. Yalah, panggillah orang yang pandai. Kau tak pandai, kau jangan buat. Kan, kau tak pandai, kau jangan buat. Panggillah yang pandai. Saya kata Rafizi ada, kita buat podcast. Saya pun ada buat podcast. Kalaupun bukan saya berhujah, kita boleh panggil pihak-pihak untuk berhujah dalam isu tersebut. Hari itu saya buat berani semuka. Siapa saya jemput, tuan-tuan? Bersih. Pengurusi Bersih, Saudara Faizal tu saya jemput. Sebab dia mengatakan bahawa kerajaan Madani ni daripada segi reformasi dia bagi F. Saya kata reformati. Dia kata tak setuju tajuk tu. Tak apalah, itu tajuk clickbait saya kan. Saya panggil dia, saya panggil Datuk Rom. Saya letakkan mereka berdua di bawah satu pentas. Saya bagi mereka masa. Saya bagi Faizal masa 10 minit bercakap. Saya bagi Tok Rom 10 minit bercakap. Lepas tu dia orang pun membentangkan benda dia membentangkan. Itulah sepatutnya menjadi asas tunjang kepada demokrasi Madani. Muslim Demokrat. Di mana kita, kalau kita ada rasa ketidakpuashatian, kita bawa kepada perdebatan, perbincangan, wacana, dialog. Kita bertukar pemikiran. Dan kita kena faham, tuan-tuan, kita ni bukan yang sempurna. Ada benda yang kita elok, ada benda yang kita kurang. Mungkin kurang kita tu, pembangkang tu mungkin boleh tegur dan mungkin kita boleh perbaiki kurang kita. Itu adalah lebih baik. Kan, daripada kita nak guna macam ni, kenapa? Ada yang kata lepas ni, so kau nak jadi pembangkang ke? Bukan. Isunya adalah prinsip adalah prinsip. Prinsip adalah prinsip. Bila pembangkang buat demo, tak apalah dia nak buat demo. Itu hak dia di bawah perlembagaan, hak dia nak buat demonstrasi. Dia nak kata apa kepada Perdana Menteri, dia kata selagi tak fitnah, selagi bukan 3R. Katalah. Tetapi kalau dia betul-betul anak jantan, kita debatlah isu tersebut. Kita debat isu tersebut macam RU Mufti jugalah. Jangan dia macam RU Mufti kan. Dia duk cakap seorang-seorang buat pergi TV Hajarah, pergi IKIM, pergi RTM cakap seorang-seorang. Kenapa cakap seorang-seorang? Kenapa tak panggil kita untuk tanya soalan? Kan? Kurang-kurang je kita kata pas dulu berani lah nak panggil pasal isu hudud tu kan. Okey. Bawa kepada saya kepada kartel nafas, cerita nafas ni tuan-tuan, kartel baja. Dan SPRM tahan individu berkenaan dengan kartel baja bernilai 1.8 bilion. SPRM tahan 2 individu termasuk pengurusi syarikat. Suruhanjaya, SPRM menahan reman 2 lagi individu termasuk pengurusi syarikat yang merupakan warga asing berhubung projek pembelian baja padi oleh sebuah pertubuhan pertanian. Nafas lah ni. Menurut sumber, perintah reman selama 5 hari telah dikeluarkan oleh pendaftar. Jelasnya, tindakan reman dibuat setelah SPRM membuat permohonan tersebut di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Kedua-dua suspek berusia 40-50 tahun. Hasil siasatan awal mendapati suspek utama yang merupakan pengurus bahagian promosi dan pemasaran pertubuhan tersebut telah menerima sebut harga daripada sebuah syarikat yang terlibat untuk mendapatkan kelulusan daripada pengurusi pertubuhan katanya. Sumber berkata pengurusi pertubuhan telah memberikan kelulusan melantik syarikat asing itu tanpa perbandingan harga. Dia tak buat comparison harga tu melalui lembaga pengarah. Katanya kontrak baja, pembekalan baja bernilai 60 juta dibuat secara runding terus dalam tempoh 6 hari saja. Bersekitar bila tuan-tuan? Jun 2022. Ingat Jun 2022. Madani tak jadi kerajaan lagi. Sedangkan jelasnya syarikat asing itu tidak pernah mendapat apa-apa kerja daripada pertubuhan tersebut. Okay. Now, kawan saya cerita baru-baru ni kan. Agensi yang sama kot, saya rasa. Agensi yang sama. Dia ni researcher dekat salah satu IPTA. So, dia ada satu produk yang baik lah untuk pembangunan.
So dia nak jual pada agensi pertubuhan tersebut. Tak dapat. Dia nak jual, tak dapat. Dia jual, tak dapat. Pada harga masa itu kalau tak silap saya RM10 sekilogram. So akhirnya apa dia buat? Dia engage satu kartel ni, syarikat ni. So dia jual kepada syarikat tu RM10. Syarikat tu jual pada pertubuhan itu RM50. RM50. So akhirnya company tu beli benda yang sama, produk yang sama, tapi kerana apa? Takkan bodoh sangat orang nak tengok produk yang sama RM10, produk yang sama RM50, tapi dia ambil RM50 itu kerana apa? Berkemungkinan ada deal dia, ada dia punya cerita dan cara. So orang macam ni, benda macam ni lah sebenarnya kalau kita tonton, saya nak beritahu kenapa negara ni teruk, susah, itu, ini, tata kelola. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut tata kelola, kartel, maha kaya dan sebagainya. Inilah dia. Dia kaya kerana usaha dia buat bisnes dia betul-betul, tak ada masalah. Tapi ada di antara mereka, dia bukan masalah kaya tuan-tuan. Dia masalah dia menindas. Lepas tu, dia guna sistem, dia rasuah kepada sistem itu. Membawa saya kepada satu kes, kalau tuan-tuan ingat kes YTL, One Bestari Net kan. SPRM pertimbang pembelaan YTL janji segerakan siasatan. SPRM memberitahu mereka akan mempertimbangkan terhadap pembelaan sebuah syarikat yang sedang disiasat berhubung One Bestari Net. Menjanjikan siasatan yang adil, Ketua SPRM Azam Baki berkata penelitian kes itu masih di peringkat awal dan tidak boleh diputuskan, termasuk membabitkan pertikaian teknikal di antara KPM dengan syarikat. Ketua SPRM Azam Baki berkata siasatan masih dijalankan termasuk melibatkan isu teknikal di pihak KPM dan juga YTL. Kami akan pertimbangkan pembelaan yang dikemukakan oleh YTL. Pada masa ini adalah terlalu awal untuk membuat sebarang kesimpulan kerana siasatan ini melibatkan pertikaian teknikal berkaitan penyampaian projek di antara KPM dan YTL. SPRM akan berusaha mempercepatkan siasatan. Semalam media melaporkan YTL Power mempertimbangkan kemudian mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana pihak yang menuduh mereka terlibat dengan salah laku berhubung kontroversi projek 1 Bestari Net. Menurut KPM, One Bestari Net ialah yang dilaksanakan kerjasama YTL pada 2011. KPM menganugerahkan kontrak selama 15 tahun bernilai 4.1 bilion kepada YTL Communication bagi pelaksanaan projek tersebut. Melalui 10,000 sekolah rendah dan menengah dilengkapi dengan akses internet berkelajuan tinggi dan platform pembelajaran maya yang menyediakan sambungan serta akses kepada penyelesaian pembelajaran bersepadu. Kira-kira 2 tahun lepas telah dilancarkan, masalah dikesan dengan ada sekolah menghadapi masalah kelajuan dan sambungan internet. Banyak sekolah luar bandar juga tidak dapat memanfaatkan perkhidmatan itu susulan infrastruktur dan liputan lemah. Laporan Ketua Unit Negara turut menyuarakan kebimbangan terhadap projek berkenaan dan mengetengahkan ketidakcekapan serta kegagalan mencapai objektif berkenaan. Pada 2020 ketika itu membuat keputusan untuk tidak mahu meneruskan kontrak dengan YTL Communication. Kerajaan 2020 tak nak teruskan. SPRM pula menyerbu pejabat berkenaan pada sekitar 4 September lalu bagi membolehkan siasatan berhubung projek tersebut dilaksanakan. Bernama semalam melaporkan YTL menjelaskan pihaknya diberikan projek One Bestari melalui proses tender terbuka serta dianggap pihak yang paling mematuhi aspek teknikal serta efisien dari segi kos berbanding 18 pembidai lain. Kami ingin menjelaskan kami telah melaksanakan kewajipan kontrak kami terhadap kerajaan dengan tekun serta sejak projek itu dimulakan. Sepanjang pengetahuan kami tidak melanggar mana-mana terma kontrak. Okay. So dia kata dia nak saman sesiapa yang mengatakan sebaliknya. Okay. Tapi biarlah SPRM menyiasat kes ini. Saya nak ulas panjang-panjang kan. Video saya dengan Dr. Mazli itu ada. Tuan-tuan boleh tonton sendiri di apa orang kata di di YouTube saya. Saya kata tuan-tuan. Ni dia mungkin kadang-kadang dari segi teknikal dia boleh dia bagi dia berjaya. Dia mungkin melalui proses tender. Tetapi adakah dia berjaya deliver? Adakah dia telah berjaya memberikan servis bagaimana yang dijanjikan? Itu satu persoalan lagi. Dan akhirnya kalau mereka tak berjaya memberikan servis bagaimana yang dijanjikan, adakah itu satu kesalahan? Itu yang kita kena faham, tuan-tuan. Satu kena faham. Sebab itu kerajaan sekarang ini memang apa orang kata cuba untuk nak memastikan tidak ada lagi kebocoran di dalam apa orang kata di dalam tata kelola dan juga kontrak-kontrak kerajaan, kerana cukuplah. Baru-baru ni keluar bila ditanya kepada Menteri Wilayah, berapakah kos perjalanan Anwar Ibrahim? Okay. Kos lawatan Anwar Ibrahim. Okay. Sebab tu saya kata mula-mula dulu kan, saya kata saya pernah berada pada zaman Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan.
Saya hidup pada zaman itulah. Mungkin ramai tuan-tuan pun sama juga. Ayah saya pernah kata, Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan, antara perkara utama yang dia lakukan awal tahun 90-an dahulu ialah berjimat cermat. Sebab itu ada kuih seri muka kan. Dulu kalau pegawai kerajaan meeting makan mewah, itulah dia dapat tender kat situ lah. Tapi bila Anwar jadi Menteri Keuangan, no. Kita makan mihun, kuih seri muka. Air kopi atau air teh. Kan? Jadi Anwar Ibrahim ni memang menekankan kepada kos. Okey, Menteri Wilayah menjawab soalan daripada pembangkang. Kerajaan membelanjakan sejumlah 13.7 juta bagi menampung kos 39 lawatan Perdana Menteri ke luar negara sejak daripada November 2022 sehingga Oktober tahun ini. Menurut Menteri Wilayah, Dr. Zaliha, Anwar memperolehi daripada lawatan tersebut sebanyak 353.6 bilion ringgit potensi pelaburan pada 2023 dan 82.6 bilion ringgit sejak 2024 daripada Januari lalu. Dalam jawapan bertulis Parlimen semalam, Zaliha berkata kos perjalanan pegawai kerajaan ditanggung kementerian masing-masing, manakala anggota PDRM dan anggota keselamatan ditanggung oleh PDRM dan ATM. Katanya lawatan Anwar meliputi 22 negara, dia banyaklah. Secara puratanya, tambah Zaliha, setiap perjalanan Anwar mengenalan belanja kira-kira RM351,282 dan ia lebih rendah daripada kos lawatan terdahulu. Contohnya, terdahulu, kali kedua Dr. Mahathir menjadi kerajaan, beliau telah membelanjakan 14.3 juta untuk 22 lawatan Perdana Menteri dan purata kosnya 650,000 berbanding dengan 351,000 daripada zaman Anwar. Sementara itu, sewaktu pentadbiran Ismail Sabri, tidak ada jawapan kepada berapa yang dibelanjakan oleh Perdana Menteri ketika lawatan Perdana Menteri ke Jepun. Okey, tak ada. Data tu tak ada. Begitu juga Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun, data tidak diisytiharkan. Sementara perjalanan Najib Razak kira-kira 1 juta ringgit atau 247,350 dibelanjakan untuk delegasi Malaysia ke IAS, termasuk Najib menginap di Trump International Hotel. 1 juta tu untuk menginap di Trump International Hotel. Jumlah kos ke Amerika Syarikat dan lawatan rasmi lain dilakukan oleh Najib pada 2017 tidak diketahui. Kan? Pada 2016, Jabatan Perdana Menteri enggan menandakan jumlah yang dibelanjakan. Antara Mac 2008 sehingga 2013, Parlimen diberitahu 44.07 juta dibelanjakan perjalanan Najib ke luar negara. Bagaimanapun, jumlah perjalanannya pula tidak didedahkan. Dia kata berapa banyak. Jadi bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba menekankan supaya kos itu, kita nak keluar negara, yalah entourage kita bawa dan sebagainya dengan kos penginapan dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama dia bawa balik pulangan, itu satu hal, dan dia cuba kurangkan kos perbelanjaan tersebut. Malah hampir 50% lebih rendah daripada zaman Mahathir 1.0, 2.0 yang kan dia Perdana Menteri kali kedua tu. Okey, habis kat situ. Alright tuan-tuan. Kita buat cerita pertemuan di antara Kem Azmin dan juga Kem Hamzah yang saya sebut hari itulah. Alright. Ada pertemuan baru-baru ini. Pertama, contohnya dalam pemuda kan, Hilman ada bertanding, Hilman Adun Ngobat dia bertanding ketua pemuda. Pada awalnya yang menang dalam undian pertama ialah Akmal Zainal Zahir. Kiraan pertama tu dia menang. Dia menang dengan jumlah undi tak banyak lah. Masa tu 4 hari lepas dia dikira telah menang. Akmal Zahir telah menang Ketua Armada Bersatu dengan undian dia memperoleh 2,432 undi dan Hilman mendapat 2,356 undi. Namun begitu, dia buat undian kiraan semula, Adun Ngobat Setia diumumkan menang jawatan Ketua Pemuda, menewaskan pecah banyak Akmal. Setelah dikira semula, JPP memaklumkan Hilman memperoleh 1,888 undi dengan 170 undi je lebih daripada Akmal Zahid yang meraih 1,718 undi. Dengan dengan keputusan itu, Hilman secara rasmi mengambil alih jawatan Ketua Pemuda Bersatu daripada Ahli Parlimen Machang, Wan Faizal. Isunya adalah, tuan-tuan, Hilman menang ketua, tetapi timbalan tu adalah timbalan kepada lawan Hilman. Faiz Rahman pula diumumkan
memenangi jawatan Naib Ketua Pemuda setelah mendapat 1,700, menewaskan Adun Seberang Jaya Izhar dan juga Adib. Jawatan Kuasa Penulis Okey, Azman berkata,